Dah 2023, kenapa aku masih tak setuju korang kerja petik buah dekat Australia? Jom borak, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, korang subscribe sekarang sebab aku ada banyak lagi cerita nak kongsikan dengan korang. Okay, aku ada pernah buat satu video tahun 2020 macam tu berkenaan dengan petik buah dekat Australia. Video tu dah 3 tahun lepas. Aku buat conclusion kenapa aku tak setuju untuk korang kerja dekat petik buah dekat Australia. Hari ni adalah 2023. Okey, dah 3 tahun lepas, video pun dah lama. Tapi aku masih tak setuju kenapa korang jangan pergi petik buah dekat Australia. Alright, diorang kata itu video lama lah. Okey, ramai terima kasih bagi yang sharing juga korang punya pengalaman, dan terima kasih juga bagi yang kecam delete komen. Okey, aku tak terasa hatilah, itu pilihan korang. Cuma aku cerita conclusion tu adalah conclusion dari pengalaman aku. Takkan aku nak bagi conclusion tu dekat pengalaman korang punya hal lah kan. Korang buatlah conclusion sendiri. Jadi bila aku buat conclusion adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri. Ramai gila lah yang inbox aku, yang bagi komen, okey, yang bagi komen dekat aku, tanya apakah, atau tanya aku pengalaman aku, apakah aku punya suggestion untuk diorang kerja kat sana. Aku akan bagi advice juga apa yang aku tahu. Aku akan cuba bantu apa yang aku tahu. Advice aku yang terakhir, aku akan suruh dia banyak kalilah fikir sebelum nak pergi ke sana. Sebab apa aku cakap macam tu? Simple as that. Sebenarnya benda yang sama aku cakap, benda ni kalau kau tahu risiko dia, dan kalau kau nak redah lah, okey, katalah kau muda, kau nak redah, kau kena tahu risiko dia. Kalau kau tak tahu risiko dia, makna kau tak bijak lah. Okey, tapi bila kau tahu risiko dia dan kau tahu macam mana nak urus risiko tu, itu smart. Okey, itu sebab aku cakap, kalau engkau orang yang dah kahwin, kau nak pergi sana, aku tak galakkan lah. Alright, tapi kalau engkau lagi-lagi ada masalah kesihatan lah, aku memang tak galakkan. Tapi kalau engkau orang muda yang nak rasa pengalaman, aku rasa cukup lah engkau pergi sebulan ke 2 bulan untuk rasa. Tapi kalau engkau nak pergi untuk career, untuk cari duit, aku tak setuju, dan aku akan ceritakan kenapa. Okay, first, risiko yang kau kena tahu adalah kerja tanpa visa kerja atau kerja tanpa permit. Whatever kau nak call dia, aku rasa tu benda yang sama. Visa ke permit, ada negara pakai permit, ada negara pakai visa. Macam Australia, mungkin dia akan pakai visa kerja lah. Okay, tapi by the way, aku rasa benda yang sama je, cuma term yang berbeza lah. Alright, jadi kalau kau kerja dekat Australia, kau pergi sebagai visa pelancong, tapi engkau kerja, risiko dia engkau akan kena tangkap. Macam mana Bangla kat sini kena tangkap, macam tu juga engkau akan kena tangkap dekat sana. Jadi cuma kerajaan Australia ni masih baik lah. Dia akan tempatkan kau di satu tempat yang selesa, dia akan bagi pakai minum, dan kau dihantar balik, kemudian nama engkau akan blacklist. Masalahnya dekat situ bukannya engkau lantak engkau lah kau nak kena tangkap ke apa, aku tak peduli pun kan, tapi engkau akan memburukkan nama Malaysia, dan kau akan menyusahkan rakyat Malaysia yang nak melancong kat sana. Kalau kau compare tahun 2010 sampai ke 2018, untuk pergi kat sana lebih mudah. Tapi hari ni untuk pergi ke Australia, banyak TNC dah berubah, banyak application pun dah banyak berubah, disebabkan faktor, salah satunya adalah faktor budak-budak yang pergi kat sana lepas tu tak nak balik-balik lagi dah, kononnya nak hidup kat sana kerja petik buah. Jadi aku tak setujulah, sebab benda ni menyusahkan orang lain. Kau selfish lah, kau nak rasa kau je lepas, tapi orang lain ada masalah untuk pergi kat sana. Kedua, risiko sakit. Kalau kau ada masalah kesihatan atau kau tak ada masalah kesihatan tu, tapi kau kena fikir hari ni ada pelbagai masalah wabak. Okey, ada masalah pelbagai sakit. Okey, kau sakit tu lantak kau lah, tapi problem dia kalau kau critical, kau sakit dekat sana, insurans kalau dia cover pun, kalau kau traveller, dia akan cover kau 3 bulan, dan harga dia masih reasonable untuk 3 bulan. Tapi lepas 3 bulan kau nak travel lebih lama, travel insurance akan jadi mahal, dan aku tak rasa korang akan ambil travel insurance.
Kalau untuk pengetahuan korang, dekat Australia kau tak ada insurans, kau tak cukup cash, jangan harap hospital nak ambil kau. Okey, dekat sana musim panas dia ekstrim, musim sejuk dia pun ekstrim. Sejuk dia bukan macam kat Malaysia. Kalau kau tak pernah pergi overseas, sekali kau kerja dekat sana, so dia akan, mungkin badan kau tak tahan, kau mungkin boleh demam, dan kalau kau demam biasa, okey lah, kau makan ubat okey. Tapi kalau yang jenis memang kau kena apa-apa masalah penyakit, kau memerlukan rawatan hospital, kat situ akan ada masalah. Dan selain tu, na'uzubillah, kalau kau meninggal dekat sana, kita tak minta babe, tapi kita kena tahu ini risiko. Kau meninggal, kau akan menyusahkan kawan dengan serumah dengan kau. Kawan serumah dengan kau tu, masalahnya diorang pun ada yang free, maksudnya dia pun tak ada visa kerja, dia pun datang sebagai visa melancong, dan itu mungkin kawan-kawan kau. So apa kau nak buat kalau macam tu? Kalau dekat sini Bangla mungkin dia tanam je, dia simen, atau pekerja-pekerja mana dia tanam je sekali kan. So kita ni tak nak lah macam tu. Kalau boleh kita nak uruskan balik lah, tapi bila nak uruskan balik, nak pergi kedutaan Malaysia, kau akan menyusahkan kawan kau tadi yang serumah dengan kau, kau akan menyusahkan kedutaan Malaysia kat sana, dan kau akan menyusahkan waris-waris kau yang dekat sini. Dan kau kena tahu risiko tu. Ini bukan menakutkan, ini risiko macam aku cakap tadi. Selain tu juga, yang kebanyakan yang pergi kat sana tak pernah pun kerja petik buah ataupun kerja ladang dekat sini. Mostly budak-budak yang kerjanya pun tak berat mana lah, okey, tak seberat kerja ladang. Dia orang tak pernah kerja ladang dekat sini, atau mungkin pernah, aku rasa sikit lah, sebab Malaysia ni tak besar mana pun. Okey, jadi yang pergi ni kebanyakannya tak pernah kerja berat. Sampai sana engkau kerja kau lebih berat. Okey, kau kerja dengan Mak Saleh, kau kerja dengan orang China yang ada PR dekat sana, dia akan tekan kau, kerja kau gila-gila. So macam mana kalau kau tak pernah bekerja, kau tak pernah bekerja berat dekat sana, tiba-tiba kau kena kerja berat. So pengalaman penting lah, dan ketahanan badan kau itu sangat penting untuk kau kerja ladang. Tak payah cerita petik buah, tu sebenarnya kerja ladang. Alright. Selain tu juga, kau kena ada mental preparation. Okey, apa dia mental preparation yang kau kena ada? Kau kena bersedia kalau kau bekerja, kau tak dapat gaji. Okey, sebab lagi-lagi kalau kau pergi illegal lah, kau tak sah, kau jadi apa, parti kan. Okey, kalau dia orang tak nak bayar kau, kau tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau dia bayar, straight, cantik bayar, rezeki kau, alhamdulillah. Tapi bila kau kena kerja di bawah terik mentari dalam kesejukan, tangan kau luka-luka, tapi diorang tak bayarkan kau, kau tak boleh buat apa-apa. Mentaliti persaingan dekat sana, kalau dekat sini kau mungkin bersaing dengan Nepal, dengan Bangla. Dekat sana kau akan bersaing dengan orang China mainland, orang China Taiwan, dengan banyak lagi negara babe, yang pun sama nak cari duit macam kau nak pergi kat sana. So diorang ni lebih kejam, lebih sengit persaingan. Memang kau akan rasa sendiri lah kalau kau rasa apa yang aku cakap ni tak betul. Dan kalau dia tak berlaku dekat farm kau, alhamdulillah, bagus lah kan. Tapi kalau dia berlaku, benda ni kau kena ada mental preparation lah. Mostly yang pergi sana, mentality tu masih sama. Dekat sini pun kau broken, okay, kau broke, financial broke, kau teruk, lepas tu kau lari pergi sana. Problem dia, masa kau dapat duit kan, dia sama je. Kau akan dapat duit, kau akan enjoy dekat sana. Mungkin kau hantar balik sini pun tak seberapa. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, aku boleh kira dalam 1,000 orang yang pergi, tak sampai 10 atau tak sampai 20 orang yang balik sini dia boleh bawa 100,000. Okey, kalau kau boleh buat 10,000 sebulan bersamaan dengan 100,000 setahun, 120,000 setahun, itu bersamaan duit Malaysia 120,000. Mostly kau tak boleh bawa balik at least separuh pun. Kau percaya cakap aku, tak ada yang pernah bawa balik separuh pun. Kalau ada, rate dia macam aku cakap tadi lah, tak sampai 10 orang yang betul-betul buat duit. Ini aku punya observe lah, aku tengok yang tak ramai buat. Tapi ada, aku pernah jumpa pak, nama bapak tu aku lupa, dan dia memang buat duit gila-gila. Tapi yang aku jumpa Malaysian, segelintir saja yang boleh buat duit. Yang lain tu sekadar
Macam kau buat food panda lah, okay, dapat RM50, 100, kau stop. Kau tak nak kerja lebih sikit. Sebab apa? Alasan penat lah apa. So mentality tu sama. Kalau kau bawa mentality tu sama dekat sana, kau percaya cakap aku, lebih baik kau duduk kat Malaysia je, dan aku akan bagi tahu kenapa. Ada yang komen kat aku, dia cakap, itu dulu tu cerita 8 tahun lepas, cerita sekarang ni dekat sana dah banyak gila peluang pekerjaan. Babe, nak cerita peluang pekerjaan kat Australia tengah meluas sebab kat sana pun ada masalah pekerja. Kalau kau nak tahu, masalah dekat Australia tu bukan masalah dekat Australia saja. Masalah tak cukup pekerja ni berlaku dekat semua negara, termasuk negara kita Malaysia. Kau tak tahu berapa banyaknya susahnya majikan nak cari seorang pekerja sekarang yang betul-betul berkualiti. Pekerja ladang dekat Malaysia pun kurang. So, kau lari pergi sana, kau cakap kat aku, okey, kau komen, kau bagi tahu yang dekat sana lebih ramai, lebih banyak peluang pekerjaan. Benda tu berlaku dekat mana-mana, babe. Sama je. Dia berlaku dekat mana-mana. Jadi dekat Malaysia pun sama juga. Kalau kat Malaysia semua ni masalah pekerja di bahagian sektor-sektor industri tertentu memang ada masalah. Jadi dekat sana pun ada masalah, dekat sini pun ada masalah. Jadi itu bagi aku, kalau kau nampak kat sana peluang, dekat sini pun masih ada peluang, cuma kau dikaburi lah. So kenapa aku cakap kau jangan pergi, dan aku tak setuju untuk kau pergi? Sebab dekat Malaysia ni, kalau kau nak tahu, kat Malaysia ni lubuk buat duit Kalau tak Bangla takkan bersepah kat tempat kita, kalau tak Nepal takkan bersepah dekat tempat kita, kalau tak Myanmar tu semua tak akan datang kat sini, baik dia pergi tempat lain. Okey, sebab dekat Malaysia ni memang lubuk duit, memang orang tempat buat duit. Tapi kalau kau lari, kau pergi tempat lain yang kononnya kau rasa tempat lain lebih boleh buat banyak duit, kau silap, babe. Okey, aku nak bagi tahulah sebenarnya, kalau kau kerja dekat bahagian yang ini aku cerita ni, bahagian kau kerja peladangan, kalau kau kerja dekat sekadar ambil pengalaman dan bawa balik ke sini, it's okay, aku okay. Tapi kalau kau kerja, kau kata kau nak dapat gaji sebanyak tu bertahun-tahun, aku tak setuju Tapi kalau kau kerja bahagian profesional, aku okay, kau pergilah mana-mana pun. Tapi yang aku fokuskan ni, aku highlightkan ni untuk mereka anak-anak muda ni yang cuba untuk pergi ke sana, kerja kat sana, aku tak recommended. Okey, aku tak recommended kalau engkau pergi secara illegal, gunakan visa pelancong, lepas tu engkau nak kerja dekat sana. Aku tak setuju. Kalau sebulan, 2 bulan macam aku buat sekadar nak rasa je, okey kau balik lepas tu jangan tak balik-balik tapi problemnya pun masih salah lagi. Tapi kalau kau nak rasa, okey. Tapi kalau kau rasa nak buat duit, aku rasa itu bukan tempatnya lah. Okey, last sekali aku nak nasihatkan, kalau kau dekat Malaysia tak boleh buat duit, orang kata kalau kau tak menang kat tempat sendiri, belum tentu kau boleh menang dekat tempat lain. Plan nak pergi travel dekat sana, aku cadangkan korang pergi dulu travel lah dekat mana-mana negara, atau kau pergi travel dekat Australia ke, dekat New Zealand ke, dekat mana-mana negara lah, kau pergi travel dulu, kau tengok dulu macam mana cara budaya kerja. Ini tak ada, babe, korang first time tak pernah keluar overseas, yang korang pergi pun Thailand dengan Vietnam je, lepas tu kau nak terus pergi kerja dekat sana, aku tak recommended percaya kat aku, kau tak mampu bertahan. Mungkin adalah segelintir, tapi mostly tak bertahan semua balik. Jadi satu balik sebab macam-macam sebab okey. Jadi itu saja untuk video aku kali ini. Kenapa aku tak setuju untuk korang kerja dekat Australia sampai ke hari ini. Alright, jumpa next video. Bye.